Serangan pertama dari Wydad tidak menjadi. Untuk memberikan turnover kepada Yusitati yang mencari kemenangan dalam perlawanan ini. Pemain di dalam kumpulan C tewas kepada Unicel dan juga Sunway, kedua-dua pasukan ini, dan nak mencari sagu hati kemenangan pertama untuk dia pulang ke tempat tinggal masing-masing. Penuh saya kira, macam pelajar sama ada tinggal di dalam kampus yang disediakan oleh Multimedia University Melaka ini. Ataupun di hotel-hotel berdekatan. Ikutkan MMU ni agak hampir dengan pusat bandar, dan anda faham bahawa bila berada di Bukit Beruang ataupun berada di bukit apa lagi bukit sebelah tu, maknanya agak hampir dengan pekan ataupun bandaraya Melaka. Lepas pemain Yusitati tim 11 tidak cahaya dihentikan oleh kombinasi dua orang pemain di sebelah wing. Line out dari signal assistant referee milik Yusitati. Balangan ke belakang, tidak lurus untuk memberikan skram kembali kepada Wydad. Scrum down di sebelah kiri padang.
0-0 untuk dua pasukan dari pantai timur ni. Banyak yang perlu diperlukan, banyak yang perlu dibetulkan sebenarnya di antara kedua pasukan ni. Banyak sangat basic-basic passes, basic-basic switching yang berterabuh. Ada pasukan yang lebih baik di antara keduanya, dan kelibat sahabat kita dekat bawah sana tu yang berambut botak, untuk jadikan perlawanan ini 0-0. Mungkin batch baru yang baru masuk yang nak diperkenalkan oleh jurulatih pasukan dan juga manager-manager pasukan untuk kejohanan ini. Wydad di bawah Juhaizat Abdul Jalil. Masuki separuh masa yang kedua. Kita ada satu lagi perlawanan selepas ini melibatkan pasukan tuan rumah Hornbills akan menentang KPTM Bullets. Satu lagi game yang best. Antara penyokong-penyokong Encik Ulak juga berada di kalangan penonton yang berada pada hari ini, melihat anak beliau bermain selepas ini, saya rasa. Untuk KPTM Bangi Bullets, terima kasih. Untuk sambungan separuh masa yang kedua di antara Wydad dan juga UC Tati. Pasukan manakah yang akan berjaya menghasilkan try akhirnya di antara kedua. Bekerja keras untuk pasukan Wydad lah, pemain jersey nombor 11 mereka yang tak henti-henti berjalan kiri dan juga kanan sekeliling padang untuk memastikan pasukannya naik atau membawa bola naik. Jauh sekali tersasar tendangan daripada kick off, memberi kembali advantage kepada Wydad. Serangan bakal bermula daripada tengah padang. Dilihat bersusun pemain Wydad mau melancarkan serangan. Siapa lagi dicari? Main jersey nombor 7 yang melakukan hentakan. Baik sekali, 1, 2, 3 orang dijatuhkan untuk mara ke dalam pasukan lawan. Melebarkan ke sebelah kiri, mencari support. Pemain bertubuh besar berjersey nombor 25, side step bijak dilakukan. Harus memegang bola, tapi sedikit sayang, sudah pun ditolak keluar oleh pertahanan pasukan UC Tati. Lihat begitu semangat masuk di separuh masa yang kedua dengan sokongan tidak belah bagi daripada camp mereka yang datang bersama-sama di MMU. Ini sudah pasti mau mengambil atau membawa pulang satu kemenangan di dalam peringkat kumpulan untuk jadikan buah tangan di dalam kejohanan ini. Kedua-duanya akan bermain di bowl dan juga shield pada esok hari. Line out crucial untuk UC Tati. Timing yang baik, lifting yang baik, kembali kepada hooker. Pendek saja, hebat gerakan pemain ini di bahagian tengah. Hentakan baik di bahagian tengah, offload yang bijak. Pendek saja, side step masuk ke dalam untuk mencari ekstra. Lontaran ke hujung, menjadi tangkap oleh winger. Masuk kembali ke dalam, ditepis, dibiarkan oleh pengadil. Knockback, peluang untuk Ustati mereka sesuatu. Harus memegang bola, tidak terkeluar lagi. Untuk double knock on, kembali kepada pegangan UC Tati. Hampir semua pemain pasukan kedua ini bermati-matian bermain untuk merancang sesuatu dengan kelebihan dan kekurangan yang mereka ada. Aksi main jersey nombor 12 masih lagi kurang kelihatan, memandangkan beliaulah key player untuk UC Tati, dan harapan untuk rakan-rakan sepasukannya mau melihatkan beliau beraksi lebih garang di separuh masa yang kedua ni
adalah begitu crucial. Pengadil membuat rujukan di sebelah kiri. Ada call di bahagian tengah padang. Mungkin terlihat first knock on yang terlihat dilakukan oleh keduanya, ataupun high tackle sebenarnya daripada signal yang diberikan oleh pengadil. Akan berikan penalti atau tidak? Tidak. Suruh menjaga sahaja tackle tersebut supaya tidak terlebih daripada chest dan ke atas. Scrum down Yusitati. Semangat membawa bola masuk ke pihak lawan sudah tentu mengukuhkan lagi. Tidak. Masih lagi disuruh up. Antara sebab kenapa mood perlawanan ini sungguh lembab sekali ialah call-call pengadil sebenarnya. Kadang-kadang dah setting tu biarkan jadi scrum tu untuk mereka meneruskan permainan. Scrum down untuk Yusitati. Baik kali ini. Bola terus ke belakang. Dilebarkan kepada Stanov. Stanov mahu buat switching. Tidak. Straight running saja daripada Yusitati. Dan pemain inilah diharapkan. Hentakan begitu padu sekali. Masuk kembali ke dalam. Harus pegang bola dengan baik. Rak yang baik juga tidak berjaya dicuri oleh pemain Wydad. Quick tap yang lembat ataupun sedikit tidak berhati-hati daripada Wydad untuk memberikan scrum down kembali kepada Yusitati. Sudah pun baik gerakan mereka lakukan sejak daripada scrum tadi. Cari satu move dan satu hentakan. Hanya perlu memegang bola dengan lebih baik sahaja. Dan itulah yang diharapkan oleh kedua pasukan ini. Masih lagi belum dapat dipecahkan ruyung untuk kedua-duanya. Bukan ini yang mahu mereka bawa pulang. Disebabkan kedua-duanya berasal daripada pantai timur. Sudah pasti akan tersebar berita-berita menceritakan tentang perlawanan keduanya. Sudah tentu akan dijadikan rekod untuk pertemuan-pertemuan mereka yang seterusnya. Sudah tentu mereka akan bermain di apa jua kejohanan di pantai timur selepas ini. Dan rekod pertemuan ini yang akan dibawa pulang. Bijak pemain Yusitati sebelah kiri. Mencari rakan pendek saja. Berjaya ditangkap. Masih lagi berjaya ditangkap. Dan terus ke bahagian tengah. Perlahan-lahan pun tak apa. Jangan buang bola itu. Dan itulah yang berlaku. Untuk scrum kembali kepada Wydad. Kita cuba untuk membawakan yang terbaik di dalam perlawanan ini. Menaikkan moodnya sedikit supaya nampak macam best je game ni. Dah kesilapan demi kesilapan yang mereka lakukan sudah tidak boleh dibendung lagi. Banyak sangat kesilapan-kesilapan handling yang memegang bola, padahal ramai yang penuh dengan pemain-pemain bertubuh besar yang harus lebih berani memegang bola di antara keduanya. Apa referee luka di bahagian tengah itu masih lagi menunggu referee. Di manakah referee tidak terdampak dalam skrin. Ada lagi call daripada pengadil. Dua-dua kapten pasukan dipanggil. Menyepak bola on the ground mengikut signal tidak dibenarkan. Sudah pun menjadi amaran yang kedua dalam perlawanan ini untuk memberikan penalti kepada Yusitati. Harus cepat. Jangan berfikir terus saja ambil. Apa lagi nak tunggu, penalti telah pun diberikan. Leon bijak. Pegang bola betul-betul. Quick. Tidak dibenarkan menutup bola. Lagi tidak dibenarkan. Penalti berturut-turut. Come on ref. Tak payah, tak perlu yellow card. Patutnya 5 orang dah kena yellow card dah game ni. Baru satu nak ref layangkan. Lagi peluang untuk Yusitati akhirnya. Tak jadi pula. Setting kembali. Quick tap dan terus pergi. Hentakan yang kuat. Terpancut bola dari genggaman, tapi masih boleh dikawal. Masih play on kata referee. Hanya satu move yang bijak. Dan itulah yang pemain
kapten pasukan lakukan. Siapa lagi yang diharapkan kalau bukan kapten pasukan yang memberi 5 mata kepada UC Tati untuk dibawa pulang dan menunduk terus kapten pasukan mungkin kepenatan. Ada seorang pemain yang tercedera di bawah yang lebih serius sebenarnya yang pakai jersey merah itu. Nampak dilihat mungkin terpijak ataupun terplay out lutut kanannya. Saya kira pergerakan tadi. Apapun, UC Tati mendahului di separuh masa yang kedua. Signal stretcher sudah pun ditunjukkan untuk membawa keluar pemain itu. Dan juga berlaku pada seorang pemain yang pakai scrum cap untuk Wydad. Sebelum dapat kita menamatkan perlawanan yang dijadualkan habis tepat jam 5. Pada hari pertama ini ada satu saja perlawanan terakhir selepas ini yang melibatkan pasukan tuan rumah iaitu MMU Hornbill. Perlawanan penentu siapakah yang layak peringkat skuad esok. Masih belum bergerak sebenarnya. Pemain di bawah itu agak merisaukan. Cuaca berguruh juga agak merisaukan. Kita hanya ada baki satu perlawanan saja. Kalau belum dapat kita habiskan perlawanan itu sebelum hujan ataupun guruh ataupun kilat. Nampak signal referee pun dah tunjuk-tunjuk atas untuk bertanyakan apakah call untuk next play. Sudah pun sedar pemain tersebut menggapai-gapai tangan, mungkin kecederaan agak teruk melanda peha ataupun daripada cara beliau bangun, ankle sebelah kiri sebenarnya. Dia bawa keluar untuk diteruskan permainan. Dapat teguran daripada jurulatih pasukan untuk menghabiskan perlawanan ini dengan bergaya. Apakah call referee? First knock on. Tidak try sebenarnya. Knock on pula. Masih lagi tidak dapat dipisahkan di antara keduanya. Scrum down Wydad. Harus keluar dengan sampai dicuri oleh play on, kata referee. Harus pegang bola dan dicari. Astagfirullahalazim. Apa saja masalah kedua tim ni. Dan referee terus saja sudah tidak tahan dengan keadaan ini. Menamatkan perlawanan dengan mata. Wydad 0, UC Tati 0.